Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas lebih lanjut tentang isi-isi kandungan dalam laporan rancangan perniagaan. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan. Bahagian 1 iaitu latar belakang perniagaan. Sebagai pengenalan, syarikat kami mengeluarkan jenis produk iaitu tudung. Tudung yang kami keluarkan ialah gabungan jenis shawl dan bawal, dan ini dapat memuaskan semua kehendak pengguna dalam pemilihan tudung. Selain itu, kriteria yang ada pada tudung kami ialah ironless. Ini juga dapat memenuhi kehendak pengguna. Kami juga telah menetapkan visi dan misi syarikat kami. Bagi visi, kami memberikan kepuasan dan keyakinan produk yang terbaik kepada pengguna. Dan misi pula, kami telah menetapkan konsep 4M, iaitu memudahkan, menjimatkan masa, mencantikkan serta menjaga aurat. Sedikit tentang maklumat perniagaan kami telah memutuskan pemilikan nama syarikat kami iaitu Floral Scarf Enterprise. Dan perniagaan kami telah berdaftar pada 4 September 2020. Bagi maklumat pemilikan, kami mempunyai 4 rakan kongsi dan masing-masing telah mengeluarkan modal sama banyak iaitu 25% seorang. Seterusnya adalah struktur organisasi. Kami mempunyai 4 jawatan dan paling tinggi ialah pengarah urusan yang diketuai oleh Syafiqah binti Muhammad Sharif, kemudian diikuti dengan pengurus pemasaran Nur Hamizah, pengurus kewangan Nur Farah Sufia dan juga pengurus pengeluaran Nur Faizah. Akhir sekali ialah analisa SWOT. Kekuatan syarikat kami menawarkan harga yang murah dan juga kami mempunyai pengikut yang ramai di sosial media. Kami juga menggunakan fabrik yang berkualiti iaitu fabrik lycra. Dan setiap syarikat pasti mempunyai kelemahan dan kami sudah mencari solusinya. Kelemahan kami adalah kami mempunyai warna tudung yang terhad dan solusinya kami perlu mengeluarkan lebih banyak lagi koleksi tudung yang pelbagai warna. Yang kedua ialah penciplakan style tudung yang berlaku. Jadi, solusinya kami perlu custom tudung kami lebih menarik dan mendaftarkan perniagaan kami di MyIpo. Bagi peluang pula, menyebabkan kini adalah zaman teknologi, kami aktif di media sosial iaitu Instagram. Bagi ancaman, citarasa pelanggan mula berubah, juga persaingan harga yang sengit antara pesaing. Bahagian 2, sumber manusia. Yang pertama, pengarah pengurusan yang diketuai oleh Syafiqah binti Muhammad Sharif. Beliau berumur 19 tahun dan bijak, berkebolehan dalam melatih dan membangunkan pekerja sedia ada. Kedua, pengurusan pemasaran yang diketuai oleh Nur Hamizah binti Zaidi. Beliau pandai berkomunikasi tentang jualan, mempunyai kreativiti untuk memasarkan produk melalui media massa. Pengurus kewangan yang diketuai oleh Nur Farah Sufia binti Mustafa. Beliau bijak menilai dan memilih sumber pembiayaan yang terbaik. Bijak meneliti dan mengira setiap aliran keluar masuk untung rugi perniagaan. Keempat, pengurus pengeluaran yang diketuai oleh Nur Faizah binti Muhammad Nur. Beliau bijak menguruskan stok dengan cekap tanpa pembaziran. Jawatan deskripsi. Pengurus pentadbiran bertanggungjawab dalam segala aspek pengurusan dan pentadbiran perniagaan agar berjalan lancar mengikut jadual yang dirancang. Pengurus kewangan bertanggungjawab dalam segala aspek kewangan seperti melibatkan pembelian. Pengurus pemasaran memastikan setiap pelanggan berpuas hati dan berusaha mencari peluang pemasaran dan mesra pelanggan. Pengurus pengeluaran bertanggungjawab untuk memastikan kualiti barang yang dikeluarkan. 2.3 Faedah keuangan. Setiap pekerja mendapat KWSP majikan sebanyak 13% dan pekerja 11%. Faedah bukan kewangan ini adalah kemudahan yang diberikan kepada pekerja semasa bekerja, iaitu kemudahan cuti am, cuti rehat dan cuti tahunan. Berikut adalah bilangan hari bagi cuti pekerja. Tahun berkhidmat. Jika tahun berkhidmat kurang 2 tahun, akan mendapat 8 hari cuti. Manakala 2 hingga 3 tahun akan mendapat 12 hari cuti.
dan lebih 3 tahun akan mendapat 16 hari cuti tahunan. Seterusnya, cuti sakit. Kelayakan bagi cuti sakit adalah jika kurang dari 2 tahun akan mendapat 14 hari, jika 2 hingga 3 tahun akan mendapat 18 hari, jika lebih dari 3 tahun akan mendapat 22 hari. Seterusnya, kemudahan perubatan. Yang pertama, rawatan persakit luar. Pekerja layak mendapat anggaran dalam 500 seorang dalam tempoh setahun. Susun atur pejabat. Ruang menunggu diletakkan di tengah-tengah supaya ahli keluarga dapat berehat serta menunggu ahli keluarganya memilih tudung yang terdapat di sekitarnya. Serta rak tudung diletakkan secara melekat di dinding agar pejabat nampak lebih luas. Senarai perabot dan peralatan pejabat. Perabot dan peralatan terdiri daripada meja kaunter, rak, sofa, cermin, mesin jahit, jarum tangan, setrika, bot setrika, gunting, kapur, pita ukur, pembaris, jarum peniti, pembaris melengkung, trigger, jidal, peretas dan roda suri. Pembekal kain akan dibekal oleh Hui Star Enterprise. Berikut adalah rancangan pembelanjaan sumber manusia, iaitu gaji sebanyak RM7,900 sebulan, KWSP sebanyak RM1,027, perkeso RM139.40 dan perabot pejabat iaitu sebanyak RM430.75. Jumlahnya adalah RM8,497.15. Okey, seterusnya bahagian 3 iaitu rancangan operasi pengeluaran, produk pengeluaran. Okey, Floral Scarf Enterprise mengeluarkan produk jenis tudung. Tudung ni adalah gabungan daripada shawl dan bawal. So boleh digayakan dengan 2 gaya iaitu shawl dan bawal. Tudung ni juga dapat menjimatkan wang sebab dia murah. So seterusnya dia ironless. So mudahlah sebab tak perlu nak setrika. So dapat jimat masa dekat situ. Seterusnya tudung ni juga dikeluarkan dengan dua bidang, iaitu bidang 45 dan juga bidang 48. So boleh pilih lah, nak yang labuh ambil bidang 48, nak singkat sikit bidang 45. Tapi dua-dua menutup aurat, melepasi dada. Okey, jumlah anggaran pengeluaran bagi 1 tahun untuk tudung ni adalah RM205,630. Sumber-sumber bahan mentah yang diperlukan adalah fabric lycra, benang dan juga manik. Pembekal yang kami dapatkan untuk fabric lycra adalah dari pemborong lycra murah, dan benang dan manik tu kami dapatkan daripada Shopee saja sebab murah kan kat situ. Okay, seterusnya keperluan mesin dan peralatan. Antara keperluan mesin dan peralatan yang kami perlukan adalah mesin jahit, jarum tangan, setrika, bot setrika, gunting, kapur, pita ukur, pembaris, jarum peniti, pembaris melengkung, trader, jidal, peretas dan juga roda suri. Jumlah keperluan mesin dan peralatan ni adalah RM866.90. Terusnya susun atur pengeluaran. Pertama sekali, pengumpulan bahan mentah. Seterusnya, pemeriksaan bahan mentah, bahagian pembentukan dan jahit, bahagian pengumpulan, bahagian pembungkusan, stor pengumpulan barang, bahagian pemasaran dan akhir sekali barang siap. Seterusnya, pembelanjaan rancangan operasi. So, pembelanjaan bagi pembelanjaan aset tetap iaitu mesin dan peralatan, jumlahnya adalah RM866.90. Bagi perbelanjaan bulanan iaitu bahan mentah, jumlahnya RM1,110. Dan lain-lain perbelanjaan iaitu seperti gaji, bil air dan elektrik, RM7,900 dan RM200. So total jumlah bagi gaji, bil air dan elektrik adalah RM8,100. Bahagian 4, rancangan pemasaran. 4.1, produk. Setelah sebulat suara, kami menjual tudung bidang 45 dengan harga RM18 dan bidang 48 dengan harga RM20. Kami menitik beratkan kualiti kain kami
dan kami menjahit sendiri jenama kami di setiap helaian tudung. Kami memandang tinggi cara jahitan yang baik supaya ia tidak mudah ditanggal ketika membasuh. Dari segi pemasaran, kami menggunakan plastik yang berkualiti dan mewah. Ini bagi menjaga kualiti kain kami dan ingin tampak lebih premium setanding jenama besar dalam industri perniagaan. Kami amat menghargai maklum balas pelanggan tentang produk kami. Okey, seterusnya harga. Okey, nilai bagi servis perniagaan ini sangatlah tinggi kerana selepas pembayaran dibuat oleh pelanggan, kami akan terus post tudung tersebut. Okey, seterusnya tudung ni juga boleh dimiliki oleh pelajar maupun orang yang sudah bekerja sebab harga dia yang murah, kain pula berkualiti. Okey, seterusnya dengan harga yang murah ni mereka tak perlu booking dulu. Mereka akan terus bayar je, bank in je ataupun transfer saja. Okey, jika perniagaan tudung kami ni dibandingkan harga dengan tudung-tudung lain, mungkin itu atas pihak masing-masing, atas kehendak pelanggan masing-masing, sebab kualiti tudung kami ni berbeza dengan tudung-tudung lain. So itu atas kehendak masing-masing. Okay. 4.3 iaitu lokasi dan pengagihan, iaitu lokasi terletak di Jalan Besar Tamang Seluang berdekatan Petronas dan BSN ATM. Pengagihan akan terus kepada pelanggan dan ejen jualan. Untuk 4.4 iaitu promosi, kita ada dua, iaitu pengiklanan melalui media sosial dan mengedarkan pamflet. Dan untuk yang kedua, jualan, iaitu hadiah atau barang percuma. Dan kedua, aktiviti bermaklumat seperti paparan maklumat dan demonstrasi. Terusnya, strategi pemasaran. Pertama sekali, geografi. Geografi ni penting sebab kita nak tahu tempat kita kat mana. Okey, semestinya dekat bandar lah sebab kat situ ramai penduduk. So kami dapat meluaskan lagi perniagaan kami ni. Yang kedua, demografi. Demografi ni kita nak jual dekat siapa? Okey, kita akan jual kepada wanita yang bertudung. Tak kisahlah siapa pun, janji wanita dan bertudung. Yang ketiga iaitu dari segi psikografi. Psikografi ni tudung ini sesuai dimiliki oleh wanita bertudung, mau ya tak kisah umur berapa pun sesuai untuk memiliki tudung ni. Okey, yang keempat iaitu behavioral. Okey, kualiti tudung kami yang terbaik akan memuaskan hati para pembeli dan mereka juga akan sentiasa berulang kali membeli tudung ni dengan warna yang pelbagai sebab tudung ni sangatlah mudah untuk dipakai. 4.6 Analisa pesaing. Setakat ini saingan kuat bagi produk kami adalah dari media sosial kerana terdapat banyak penjual yang menjual seakan sama dengan produk kami. Ini antara pesaing-pesaing kami melalui media sosial. Yang pertama adalah vrhijab.co dan Tulip by Hana. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Bagi kelebihan perniagaan yang pertama adalah mereka sudah lama menapak dalam bidang perniagaan dan sudah ramai mula mengenali perniagaan mereka. Bagi kelemahan pula, harga yang mereka tawarkan adalah lebih mahal dan juga mereka masing-masing tiada mempunyai jenama sendiri di setiap helaian tudung. Tulip by Hana pula, mereka mempunyai model sendiri untuk produk mereka sebagai ikon tersendiri. Dan kelemahan pula, mereka tidak aktif di social media dan juga caption di social media tidak dititik beratkan kehendak pembeli seperti harga dan juga jenis kain tidak dinyatakan. Selain itu, mereka juga tidak sentiasa membuat posting yang menarik di media sosial. Walau bagaimanapun, kami menawarkan harga yang lebih menarik dan mampu milik kepada pengguna. Kami juga menitik beratkan jenama dan juga corak tersendiri supaya kelihatan lebih premium berbanding pesaing kami. Kami juga sentiasa menambah stok produk supaya pelanggan puas dalam membeli dan menerima produk kami dengan cepat. Kami juga akan sentiasa meningkatkan mutu produk kami dan akhirnya kami berharap kami akan berdiri lebih tinggi daripada pesaing kami. Perbelanjaan rancangan pemasaran. Perbelanjaan aset
Untuk laptop ialah sebanyak RM1,500 manakala RM200 untuk pencetak. Dakwat pencetak pula perbelanjaan sebulan adalah sebanyak RM65. InstaX untuk perbelanjaan sebulan adalah RM100. Risalah untuk perbelanjaan sebulan adalah RM50. Kertas warna untuk perbelanjaan sebulan adalah RM4. Jumlah adalah RM219 bagi perbelanjaan sebulan dan RM1,900 bagi perbelanjaan Ehad. Untuk bahagian 5 iaitu rancangan keuangan. 5.1 kos permulaan perniagaan. Kos permulaan perniagaan kami adalah berjumlah RM4,797.53. Dan untuk 5.2 iaitu sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan kami ialah modal, dan modal ini dibagi sama rata antara kami berempat, iaitu RM4,797.53 juga. Dan untuk 5.3 iaitu analisis titik pulang modal TPM. Pertama sekali, harga jualan per unit. Harga jualan per unit ialah untuk kedua bidang, iaitu bidang pertama 45, bidang 45 iaitu RM18 dan bidang 48 RM20. Dan dia juga berubah mengikut unit, iaitu kos berubah mengikut unit. Kos berubah mengikut unit berlaku kerana harga jenis kain dan juga perhantaran. Ini ialah harga berubah, iaitu bidang 45 RM12, bidang 48 RM15. Dan untuk kos tetap ialah gaji pekerja, sewa kedai dan kemudahan di kedai. Jumlah kos tetap ialah RM9,742. Dan untuk titik pulang modal yang kami ambil daripada Bagi jadual pelaksanaan projek, kami dah mulakan daripada bulan 1 lagi, bulan 1 2020 sehinggalah bulan 9 2020. So pada setiap bulan ni kami dah jalankan aktiviti untuk melaksanakan projek ni.